Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi tutorial yang murid-murid boleh gunakan untuk digunakan semasa rujukan pendidikan Islam bagi topik pelajaran hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Okey, semua orang tahu kita dah mula nak memasuki bulan Ramadan, lagi sebulan saja lagi. Jadi ini merupakan masa yang topik yang amat penting untuk murid cuba menyelami apakah pengertian bulan puasa, apakah pengertian puasa di bulan Ramadan. Okey, kita lihat kepada pengertian puasa. Okey, pengertian puasa iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Maknanya puasa ni iaitu macam awak tahu, tak makan tak minum. Kita kena tahan diri kita kan daripada makan dan minum. Ya. Jadi kalau ikutkan pengertian puasa yang secara formalnya adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Daripada terbit fajar maksudnya daripada subuh sehinggalah waktu maghrib beserta dengan niat serta syarat-syarat tertentu. Okey. Maknanya niat tu kena ada dan mestilah kamu memenuhi syarat-syarat yang tertentu dalam puasa, dalam bidang puasa, dalam ibadah puasa. Okey, seterusnya, apakah hukum berpuasa? Hukumnya adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Okey. Lihat kepada info, ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, tahun kedua Hijrah disyariatkan ibadah puasa. Okey, seterusnya. Semasa berpuasa, apakah yang berlaku dengan sistem pencernaan kita? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada sistem pencernaan kita? Apakah yang melibat anggota-anggota sistem pencernaan yang terlibat? Anggota-anggota yang terlibat dalam bulan puasa ni, pada diri kita, apa yang terlibat? Okey, mulut, kita lihat kepada kerongkong, perut, usus kecil dan usus besar. Okey, bermula daripada mulut. Okey, masuknya makanan, kemudian melalui kerongkong dan dia masuk ke perut, dan seterusnya ke usus kecil, juga usus besar. Itu adalah sistem pencernaan, bahagian sistem pencernaan manusia. Okey, jadi kita lihat satu persatu. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Mulut, semuanya daripada mulut. Okey, apa yang masuk dalam badan kita semua daripada mulut. Okey. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan. Dia terima makanan, dia cernakan makanan. Okey, kemudian menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Itu adalah tugas-tugas sistem pencernaan. Okey, terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey. Ada istilah-istilah sains kat sini, memang puasa ni dia amat berkaitan dengan sains, sains dalam tubuh badan manusia. Okey, seterusnya, kita ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidaan. Proses penyahtoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Itu ketika berpuasa, bebanan makanan pun berkurang dalam badan. Kita rasa ringan je badan kita kan. Ini kerana proses penyahtoksidaan
Toksid, nyah toksid, okey. Penyahtoksidaan yang berlaku, dia melapangkan sumbatan di dinding-dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Itu adalah apa orang kata, sistem pencernaan ni dia membantu kita merehatkan sistem dalam badan, ya. Okey. Seterusnya kita lihat kepada dalil nakli puasa. Apakah dalil nakli puasa? Okey, awak perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Okey. Surah yang kedua ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey, itu maksud dia. Jadi ibadah puasa ini telah termaktub di dalam Al-Quran, ya. Allah pun dah tuliskan dalam Al-Quran dalil nakli puasa itu, ya. Okey, seterusnya syarat-syarat wajib puasa. Apakah syarat-syarat wajib puasa yang itu yang dalam maksud tadi, apa maksud puasa tadi, apa pengertian puasa tadi? Dia kata menahan diri daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat-syarat tertentu. Inilah dia antara syarat-syarat wajib puasa. Okey. Yang pertama adalah Islam, wajib Islam. Okey. Yang kedua berakal. Dia tidak gila lah, berakal. Dia tidak gila ataupun dia tidak siuk, dia bukan orang yang tidak siuman. Okey. Kemudian baligh, cukup umur, cukup umur. Kemudian mampu berpuasa. Mampu berpuasa maknanya dia sihat tubuh badan lah dan mampu berpuasa. Cukup umur. Kalau ikutkan cukup umur ni macam mana? Umur 10 tahun, ya. Baligh ni biasanya umur 10 tahun cukup umur, ya. Okey, seterusnya ini adalah aktiviti-aktiviti yang kamu jalankan, yang kamu lakukan semasa berpuasa. Okey, mula-mula kamu buat apa? Okey, mula-mula bersahur. Okey, bersahur. Kemudian yang kedua, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian mengelakkan diri daripada perkara yang mengganggu pahala puasa. Yang mengganggu pahala puasa. Elakkan diri, Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Okey, yang kelima berbuka puasa dan yang keenam solat tarawih. Kalau awak tengok, awak semak balik diri awak bila sampainya bulan puasa, ada tak awak lakukan 6 perkara ini? Ya, ada. Bila kita lakukan 6 perkara ini, maknanya kita senang-senang je dapat pahala, kan? Dalam bulan puasa. Okey, seterusnya rukun puasa. Okey, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey, lafaz niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu dalam bahasa Arab pun kita boleh niat dalam bahasa Malaysia. Niat je, ya. Okey. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Itu adalah rukun puasa. Menahan diri, ya. Maknanya tahan diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contoh, apa dia rongga yang terbuka yang paling mudah nak dimasuki? Iaitu mulut lah. Contohnya mulut. Kita nak masukkan makanan atau minuman. Itu yang kita kena tahan diri kita tu. Tapi biasanya kamu yang telah dididik daripada umur 6 tahun, 7 tahun mak kamu dah didik. Kadang-kadang kadang-kadang benda tu, perkara untuk berpuasa tu datang daripada diri anak tu sendiri. Ya, umur 6 tahun pun rasa macam nak berpuasa sama macam kakak abang dan juga ibu bapa. Kalau tak dapat puasa sehari pun mereka belajar untuk puasa setengah hari, macam tu. Okey, lama-lama dia orang akan rasa seronok berpuasa. Sebab apa yang paling seronok?
masa berbuka puasa lah. Yang paling seronok. Okey. Seterusnya, sunat puasa. Apakah yang perkara-perkara yang disunatkan semasa berpuasa? Okey. Yang pertama, bersahur. Bersahur ni memang paling liat orang nak buat. Tapi kalau awak boleh buat setakat minum air kosong dengan makan kurma tu pun dah mencukupi. Sebab makan kurma pun itu adalah sunnah. Kemudian mentakhirkan sahur, maknanya melambat-lambatkan sahur. Melambat-lambatkan sahur tu janganlah sampai bunyi azan baru nak makan, tak boleh. Dah terus tak boleh. Dia mentakhirkan sahur ni macam 15 minit sebelum imsak, macam tu. Ataupun setengah jam sebelum imsak. Biasanya biasanya orang akan bersahur setengah jam sebelum imsak. Kadang-kadang kita nak makan lambat-lambat macam tu kan. Tak apa. Okey. Yang penting jangan sampai jangan sampai azan subuh lah. Jangan sampai melebihi waktu imsak. Okey. Seterusnya, menyegerakan berbuka. Ini yang paling seronok. Momen-momen yang paling seronok, pengalaman yang paling seronok berpuasa adalah waktu berbuka. Jadi Allah kata mentakhirkan sahur. Dia suruh lambatkan sahur. Tapi Allah juga suruh menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka. Dengar azan terus baca doa, makan apa semua, berbuka bersama-sama dengan seronok. Kemudian disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Sunat berbuka dengan rutab atau tamar. Apa dia rutab? Okey, kat bawah tu, rutab ialah kurma basah, tamar ialah kurma kering. Okey, jadi tak kisahlah apa pun, mesti ibu dan ayah awak sediakan benda-benda tu kan. Okey, kemudian berdoa sebelum berbuka. Okey, berdoa sebelum berbuka. Okey, seterusnya syarat-syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam, mumayyiz, berakal, suci daripada haid dan nifas dan wiladah. Islam, mumayyiz. Mumayyiz ni dah matang lah, dah tahu betul atau salah, perkara tu betul atau salah. Kemudian berakal. Okey. Dan suci daripada haid dan nifas ataupun wiladah. Maknanya awak kalau yang perempuan, dia tak adalah haid, dia tak ada nifas, tak ada wiladah. Okay, kalau yang lelaki tu tidak ada orang kata kelonggaran berpuasa. Dia mesti berpuasa 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan. Okey. Seterusnya, apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah, yang pertama, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Yang kedua, murtad, iaitu terkeluar daripada Islam. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima, haid, nifas dan wiladah. Yang keenam, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketujuh, muntah dengan sengaja. Dan yang ke-8, melakukan jima' di siang hari. Seterusnya, hikmah puasa. Apa hikmah dan faedah kita berpuasa? Terbahagi kepada 2, iaitu hikmah dari sudut rohani dan hikmah dari sudut jasmani. Apakah hikmah dari sudut rohani? Iaitu rohani itu maksudnya dalaman kita, sifat semangat dalaman kita. Kalau jasmani ni fizikal kita, fizikal iaitu luaran kita, faedah terhadap luaran tubuh kita. Kalau rohani dalam kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, tu rohani. Apakah hikmah dia? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Semakin kita duduk dalam bulan Ramadan, kita rasa semakin nak sembahyang betul-betul, kita nak solat betul-betul, kita nak mengaji betul-betul. Walaupun mengaji tu tak adalah satu muka surat, sikit-sikit kan, tapi itu sangat memberi kesan kepada rohani kita, jiwa kita. Seterusnya, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Masa ni lah kita nak terapkan sifat mahmudah kita. Seperti apa? Sabar daripada nak makan, sabar tahan lapar, nak tahan lapar ni, lapar sangat tapi sabar lagi. Itu yang Allah nak didik kita, Kemudian jujur maksudnya tak menipu lah, tak menipu.
dalam apa jua yang kita buat, tak menipu seperti bercakap bohong, tak apa orang kata, nak nyuruh-nyuruh cari makan, nak nyuruh-nyuruh makan. Itu Allah nak uji kita, Allah nak pupuk kita supaya bersikap jujur dengan amalan kita, ibadah kita. Okey, kemudian ikhlas dan bertimbang rasa. Ikhlas dan bertimbang rasa. Okey, seterusnya ia boleh mencegah pelbagai penyakit. Dalaman kita, sifat dalaman kita kan, dia boleh mencegah pelbagai penyakit. Dan seterusnya, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Dekat negara-negara yang bergolak tu, macam Syria, ya, Palestin, ya, yang mana kekurangan makanan. Jadi kita merasai kesusahan orang yang tak cukup makan. Macam mana rasa lapar tu, ya. Okey. Seterusnya, apa hikmah puasa dari sudut jasmani? Mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah, dan merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Terlalu banyak ya faedah dia dalam dari segi jasmani kita. Okey. Seterusnya, okey. Okey, seterusnya rumusan, ya. Rumusan apakah dia? Okey, rumusan. Amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey. Kita memang tak sabar nak menunggu waktu puasa kan, untuk kita mencari pahala yang berlipat ganda. Dari segi solat kita, dari segi amalan ibadah harian kita, dari segi sifat-sifat sabar kita, sifat-sifat mahmudah yang kita nak latih dalam bulan puasa. Ya. Okey, itu yang paling penting. Okey, Ustazah rasa cukup setakat ini saja untuk tajuk berpuasa di bulan Ramadan. Ustazah harap semuanya dapat menjadikan panduan, untuk kita menjalani ibadah puasa yang akan tiba dalam masa sebulan lagi. Okey. Dalam masa sebulan lebih lagi kan, tak lama dah tu, pejam celik tengok dah 30 Syakban, dah muncul satu Ramadan. Okey, kat sinilah yang kita nak didik diri kita. Okey. Ustazah rasa cukup setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.